Lusa hari Khamisnya puasa sunat, hari putih yang ketiga iaitu dengan puasa sunat Khamis sekali. Baik, sekarang ini mari kita iaitu selesaikan bab ini, insya-Allah. Kalau kita sempurna berapa yang dapat kita habiskan ya, iaitu muka surat 238. Betul ya, Jan ya? Muka surat 238 ini yang iaitu sebelum syair itu yang dikatakan malam itu penuh makna tu, ya kan? Malam ini ataupun malam itu penuh dengan makna. Ya, jadi kalau dilihat daripada ajaran agama kita yang mulia ni kan, tuan-tuan, malam ini mempunyai satu makna yang istimewa sebenarnya. Jadi kita ketahui pada istilah-istilah yang ada Lailatun kan, Lailatul Qadri, malam qadar, yang begitu ganjaran pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu tidak ada waktu siang. Malam nisfu Sa'ban, malamnya itu juga ada hadis Rasulullah datang ketika malam nisfu Sa'ban ini, antaranya Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian disuruh bangkit untuk menadah tangan dan beribadat. Qum ya Muhammad warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama'. Bangunlah ya Muhammad pada malam ini, angkatlah tangan engkau dan tadahkan tangan dan angkatlah ra'saka, kepala engkau, iaitu wajahkan, hadapkan kepada Allah, ra'saka ilaika ila as-sama', ke langit, iaitu kepada Allah. Bila ditanya oleh Rasulullah, ma hadzal lailatu ya Jibril, apakah malam ini keistimewaannya ya Jibril? Maka kata Jibril, hadzihil lailatu tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah. Pada malam ini Allah bukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat kasih sayangnya, iaitu malam nisfu Sya'ban. Ini dalam riwayat datang. Jadi siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah pada malam itu, walaupun dia dosanya dosa-dosa besar, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah menerima taubatnya. Melainkan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Allah tidak dapat ampunkan. Jadi dalam hadis itu termasuklah dosa minum khamar, arak, berjudi, berzina, apa lagi ni, merompak, kemudian sampai menenung nasib, bermain-main dengan ilmu sihir, semua dinyatakan. Dalam hadis itu diantaranya itu nyatakan, dan semuanya bila dia bertaubat taubatan nasuha, Allah ampunkan dosa-dosanya, kena keistimewaan pada malam itu, asalkan dia menyesalilah perbuatannya dan berjanjilah tidak mengulanginya lagi. Itu dikatakan iaitu taubat yang sebenar-benarnya, iaitu tidak akan mengulangi perbuatan itu semula. Itu malam nisfu Sya'ban. Kemudian ada kita lagi malam apa tuan-tuan? Malam Jumaat. Kemudian ada lagi malam Hari Raya, Idul Fitri, malam Hari Raya Idul Adha. Itu semua ada keistimewaannya masing-masing. Jadi terutama sekali malam ini penuh makna juga. Dalam hadis sahih, ada hadis qudsi, Rasulullah SAW menyatakan sulusul lailil akhir, 1/3 di akhir malam, itu dikatakan waktu sahur. Kan kalau kita kata umpamanya orang tu bersahur itu, dia di penghujung malam tu bersahur tu sebenarnya. Dia di 1/3 akhir malam tu, sahartul layali, kata kan, aku telah bersahur pada malam itu, atau malam-malam yang ada itu. Maknanya dia di penghujung malam, ataupun 1/3 daripada malam itu. Itu katakan sulusul lailil akhir. Di situ hadis qudsi ada datang,
kepada baginda Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa pada sepertiga akhir malam ini Allah turun dari arasy-Nya ke as-sama'id dunya, iaitu ke langit dunia, dan menghimbau, memanggil hamba-hambanya. Dengan Allah berfirman dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, sesiapa yang berdoa pada sepertiga akhir malam itu, Allah makbulkan doanya. Dalam hadis itu dinyatakan, pertama berdoa, yang kedua siapa yang meminta pada malam itu, 1/3 akhir malam, Allah perkenankan permintaannya. Jadi mungkin di sini tuan, kalau doa itu dia secara umum, semua kita minta apalah sajalah doa yang biasa yang kita lantunkan kan. Tapi permintaan ni mungkin ada permintaan yang khusus pada malam itu. Mungkin kita nak minta kepada Allah SWT, maka Allah pun perkenankan permintaan itu. Allah jawab permintaan tu. Iaitu di 1/3 akhir malam tu. Kemudian satu lagi yang ketiga, dinyatakan dalam hadis qudsi tersebut, sesiapa yang meminta ampun, beristighfar, maka Allah terima permohonan ampunnya. Jadi di sini bahawa dinyatakan permohonan ampun ini memang amat juga dijawab oleh Allah Subhanahu Taala ketika orang itu beristighfar di 1/3 akhir malam. Dalam Al-Quran tu ada beberapa tempat juga dinyatakan, tuan-tuan. Di beberapa tempat nyatakan situ bahawa mereka yang memohon ampun di akhir malam, di 1/3 akhir malam, nyatakan dalam Al-Quran. Tuan, kalau kita tengok nanti tuan tengok apanya tu, Google kan ke di mana permohonan ampun di 1/3 akhir malam dalam Al-Quran, nanti keluar surah-surahnya. InsyaAllah ada beberapa surah di situ yang juga Allah menyuruh kita memohon ampun di situ 1/3 akhir malam. Kemudian kita teruskan kepada kitab kita ni kita bacakan syair ini. Aku katakan kepada malam, adakah kamu menyimpan rahasia dengan pelbagai cerita dan rahasia yang terkandung dalam dirimu? Kata malam, bertanya kepada malam. Maka malam itu menjawab, aku tidak merasakan keindahan sepanjang hari-hariku. Hari-hari inilah, maknanya kita kata sini siang hari, malam hari. Tidak aku rasakan keindahan sepanjang hari-hariku seperti indahnya zikir orang-orang saleh tak kala waktu sahur. Itu kata malam tu, syair itu. Jadi pada pengajaran dalam Al-Quran dan pada hadis qudsi yang kita bacakan, sampaikan tadi, maka dikarang satu syair ini, seolah-olah malam dan hari-hari ini, dia katanya waktu malam tu aku tak merasakan apa-apa yang paling indah, melainkan iaitu apabila manusia ini berzikir, ataupun orang-orang saleh ini berzikir di waktu sahur. Itu yang paling indah saya rasakan, kata malam. Maknanya zikir di sini dia berbentuk umum, tuan-tuan. Zikir ni boleh membaca Al-Quran, boleh berzikir, zikir-zikir yang biasa kita lantunkan tu. Itu semua juga dikira berzikir. Ataupun kita berdoa, memohon kepada Allah, itu juga dikira. Semuanya dalam makna yang umum, zikir. Kemudian Muaz radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku laksanakan dengan baik, maka Allah akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Alangkah bagusnya soalan ini. Ini sebuah soalan yang paling mulia yang pernah dilemparkan ataupun dimajukanlah, ataupun diajukan di permukaan dunia ini. Diajukan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muaz. Jadi apakah satu amalan yang apabila aku laksanakan dengan baik, maka Allah akan memasukkanku ke dalam syurga
dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah menjawabnya, mula-mula Rasulullah jawab begini. Rasulullah menjawabnya dengan satu pujian soalan ini, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu alaihi. Sungguh engkau, maknanya wahai Muaz, telah menanyakan satu soalan yang agung, iaitu an 'azimin. Sa'alta an 'azim. Orang Arab itu kalau dikatakan agung tu, azim tu agung. Agung tu maknanya soalan tu soalan yang amat baiklah, begitu ya. An azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ya, dan sesungguhnya jawapannya amatlah mudah jika Allah memberi kemudahan baginya untuk melaksanakannya. Jadi jawapan daripada soalan Muaz ini, yang iaitu amalan yang boleh memasukkan seorang ke dalam surga dan melepaskan atau menjauhkan dari siksa neraka, ini adalah mudah bagi Allah, bagi yang Allah mudahkan baginya untuk melaksanakan atau mengamalkannya. Okey. Ini dinamakan dengan muqaddimah jawapan sebelum dihuraikan. Rasulullah beri muqaddimah dulu. Maksudnya Rasulullah puji dulu soalan itu. Jadi ini kadang-kadang soalan begini ni ataupun kaedah begini ni kita gunakan dalam pengajaran juga. Kalau seorang pelajar ataupun murid kita bertanya kan, bagus soalan awak, macam tu kan, soalan yang bagus, baru kita huraikan. Jadi orang yang menyoal pun rasa alhamdulillah, tertarik dia dulu, bagus, lepas tu baru dihuraikan, dia pun ambil perhatian lah. Ataupun yang lain-lain ambil perhatian kan, sebab dia katakan muqaddimah soalan, muqaddimah jawapan. Ini diamalkan oleh Rasulullah dalam kaedah, iaitu soal jawab lah, begitu ya, strategi dan teknik soal jawab. Kemudian setelah itu ini dinamakan dengan muqaddimah jawapan sebelum dihuraikan secara lebih terperinci, dan ia merupakan salah satu gaya bahasa yang diguna pakai dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran pun diguna pakai gaya bahasa ini kan, Ya Tuhan yang sentiasa memberi kemudahan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki, mudahkanlah jalan kami untuk menuju syurgamu kerana pertolonganmu. Dengan pertolonganmu, bantuan dan hidayah hanyalah datang darimu, darimu ya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab soalan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa jawapannya? Amalannya, ini dia amalannya. Ya. Ini kira amalannya lebih merangkumi lagi lah. Ya, iaitu pertamanya, ta'budullaha azza wa jalla wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu sembahlah Allah, engkau menyembah Allah, hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun selainnya. Okey, itu pertama. Kedua, wa tuqimus salah, iaitu mendirikan salat. Kamu dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakat. Yang ketiga ya. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang di antara atau segelintir di antara kita ni ada yang terlupa untuk mengeluarkan zakat ni. Kadang-kadang kita ambil mudah. Kadang-kadang yang kita juga harus hati-hatinya, ataupun kena alert lah juga, ambil perhatian zakat simpanan harta tu, simpanan wang tu. Kalau kita simpan di mana? Pertama kita simpan dalam bank kan, fixed deposit ke, ataupun apa-apa je lah, simpanan di bank tu, saving ke, yang dah disimpan secara tetap dalam setahun hijrah. Kalau umpamanya sampai masanya dan haulnya juga dah sampai, kalau dalam 20,000 lebih dan 20,000 ke atas tu memang sudah sampai lah, 20,000 ringgit lebih ke atas kan kadarnya tu. Tapi kadang-kadang dah setahun sampai ada lebih daripada 20,000 tapi kita tak keluarkan zakatnya umpamanya. Ini kita kena ambil perhatian jugalah tentang perkara ini. Tu makanya tuan-tuan,
kalau ada orang yang layak menerima zakat daripada 8 asnaf tu, selain daripada yang pertama fakir, miskin, kemudian ada lagi 8 yang lain-lain, golongan yang lain tu seperti sabilillah ke umpamanya kan. Orang keluarga nak minta tolong anaknya nak pergi belajar ke umpamanya kan. Kita tolong sikit berapa yang kita mampu tu kan, kita niatkan zakat kita. Betul. Ataupun nak bina madrasah ke umpamanya kan, nak bina surau tempat ibadah ke, itu dia punya sabilillah ni maknanya umum, asalkan dia makna memperjuangkan agama Allah ni masuk dalam sabilillah. Kan dia banyak tu bahagian-bahagiannya dalam sabilillah ni kan. Jadi ni katakan kita boleh laksanakan zakat tersebut. Selalunya kita yang tak lupa tu zakat fitrah. Zakat fitrah hujung Ramadan tu memang biasanya tak lupa. Tapi zakat-zakat yang lain kadang-kadang macam tadi yang zakat simpanan harta tu kan, itu kan kita kena berhati-hati juga tu wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah. Tadi wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan, dan puasalah kamu di bulan Ramadan. Bila datang Ramadan maka puasalah. Kita pun dah kira-kira sekarang ni dah Jumadil akhir kan. Kemudian selepas itu tak lama lagi apa tuan? Rajab kan. Lepas Rajab Sya'ban, lepas Sya'ban Ramadan lah. Maknanya kalau habis Jumadil akhir ni tinggal 3 bulan je lagi lah kan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, masuk bulan Ramadan dah. Lepas 2 bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan lah. Tuan-tuan. Sudah kita akan sibuk lagi nanti ni dengan iaitu puasa Ramadan insya-Allah. Ya, tadi. Kemudian wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang seterusnya, supaya kamu menunaikan ibadah haji jika mampu. Jika mampu. Jadi istita'ah ni, kemampuan ni banyaklah. Di antaranya tahun yang lepas itu tak ada kemampuan untuk pergi sebab ada penyakit, wabak penyakit yang merebak kan. Itu pun satu kemampuan juga. Tiada kemampuan dalam keamanan dalam iaitu perjalanan dan tempat yang dituju. Ya tuan. Jadi kita tak apalah. Tapi kalau tahun ini harap-harap kita doakan semoga dapatlah kembali menunaikan ibadah haji. Dan orang-orang yang tertunda tu setahun lepas tu harap-harap dapatlah pergi untuk tahun ni. Kita doakan sama-sama lah ya tuan. Ini sekarang. Jadi kalau untuk kita buat begini ni, insya-Allah inilah dia amalan-amalannya. Kalau kita amalkan semua ni, kalau kita menyembah Allah, tidak mensyarikatkan Allah, tidak mensyirikkan Allah. Dan mensyirikkan Allah ni boleh dikatakan juga dalam, kalau umpamanya secara perbahasannya, pertama dalam tauhid rububiyah, macam itulah, iaitu Rabbnya itu kita sembah bukanlah selain daripada Rabbul Alamin. Tak ada Rabb lain lagi. Tak ada umpamanya menyembah matahari. Kalau menyembah matahari ni, agama menyembah matahari ada. Agama menyembah matahari daripada dulu pun ada orang yang menyembah matahari ni. Yang menyembah, yang mereka tu ya'bununa syams, matahari. Ta'budu syams. Mereka ni apa namanya? Engkau yang menyembah matahari ni, orang yang menyembah matahari ni, mereka ada kan di zaman-zaman iaitu siapa nama ni, Ratu Balqis, negeri Sabak dulu kan. Mereka tu boleh katakan manusia tu ya'buduna syams, mereka mau menyembah matahari. Agama Shinto kalau saya juga menyembah matahari kan. Agama Jepun tu kan. Dulu-dulu kita dalam penjajahan Jepun kan suruh menghadap matahari. Tu pasalnya orang kita buat yang salat sunat isyraq itu, dia tak boleh ketika matahari sedang terbit tu. Ketika matahari sedang terbit itu, hadis Rasulullah menyatakan ketika sedang terbit itu, dia terbit di antara 2 tanduk syaitan dalam hadis Rasulullah. Lagipun satu lagi, kalau kita menyembah matahari itu ketika terbit, itu agama orang menyembah matahari. Menyembah matahari itu ketika matahari sedang terbit tu lah.
Jadi untuk itu kita salat isyraq tu, salat sunat isyraq tu tuan, lewatkan sedikit selepas syuruk tu, selepas matahari baru terbit tu, lewatkan sedikit, iaitu 15 minit selepas itu. Kalau mengikut Muhammad Saleh Al-Uthaymin juga dalam kitabnya kata 12 minit pun dah boleh dah. 12 minit. Sebabnya 12 minit tu ke 15 minit selepas matahari terbit tu, syuruk tu kan, ada waktu solat sunat isyraq dah. Sebab solat sunat isyraq ni masanya dia pendek aja sebenarnya. Dia lebih kurang masa dia tu 15 minit aja. Itu kena jaga masa tu. Sebab itu makanya dalam hadis Rasulullah yang mana nyatakan bahawa sesiapa yang salat subuh berjemaah kemudian dia duduk di tempatnya tu, dia tidak berkata-kata yang lain melainkan berzikir kepada Allah, maknanya membaca Quran, zikir-zikir yang biasa yang kita lazimkan, kecuali kalau dia batal wuduk, dia pergi berwuduk kerana kembali ke tempat tu balik semula sehinggalah terbit matahari syuruk, kemudian dia lewatkan sedikit 12 ke 15 minit, kemudian salat sunat isyraq 2 rakaat dengan niatnya usalli sunnatal isyraq, usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Usalli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, maka Allah bagi ganjaran. Tuan-tuan, sanadnya cukup kuat hadis ni, iaitu bagi ganjaran seperti dia menunaikan haji dan umrah. Ganjarannya seperti menunaikan haji dan umrah. Kata kupasan ulama, bukanlah maksudnya dia terlepas dari fardu haji kan, bukan maknanya dia tak perlu lagi menunaikan haji, tapi dapat pahalanya seperti pahala menunaikan haji dan umrah. Jadi maknanya kalau dia kaya dan mampu, ada kelapangan dan kemampuan, kenalah wajib haji pergi juga. Tapi pahalanya tu seperti menunaikan haji dan umrah dia dapat. Jadi di sini ni nyatakan lepas itu nanti barulah tuan-tuan 12 minit ke 15 minit tadi selepas syuruk tadi kan. Kemudian 28 minit selepas syuruk ataupun 30 minit. Itulah masuk yang awal duha tu. 28 minit selepas syuruk masuk waktu duha, awal duha. Jadi makanya dia 12 ke 15 minit aja selepas syuruk tu, selepas syuruk ataupun matahari terbit tu, waktu salat sunat isyraq. Lepas tu 15 minit lepas itu masuklah waktu solat sunat duha. Tu makanya kita tak boleh lewat tu solat sunat isyraq tu. Ada masanya 15 minit sahaja. 15 minit selepas syuruk itu sebelum sampai waktu awal duha tu, yang 28 minit selepas syuruk tu. Itulah waktunya isyraq tu. Jadi kira-kira dalam waktu 15 minit aja. Dah singkat waktunya. Ya, kita kena jagalah. Jadi itu makanya dia nyatakan dalam hadis Rasulullah tu, Rasulullah menyuruh supaya dia ni duduk di tempat duduknya ibadah tu selepas salat subuh berjemaah. Dia tidak pergi ke mana-mana. Jadi supaya dia boleh jaga waktu tu. Kan? Jaga waktu tu. Dia masuk aja 12 minit selepas syuruk tu ke 15 minit tunggu dia salat sunat isyraq. Lepas tu dalam salat isyraq, kalau yang saya amalkan tu ni, habis-habis kita salat isyraq tu doa-doa sikit, dah masuk dah waktu awal duha tu dah. Tengok-tengok jam, dah 28 minit selepas subuh ataupun 30 minit selepas subuh dah. Maksudnya dah boleh masuk terus duha pula dah. Jadi sekalilah salat sunat duha di awal duha kan. Jadi itulah. Kalau yang cepat isyraqnya 5 minit, 7 minit habislah kan. Tapi kalau yang banyak lagi, panjang sikit baca surahnya ke dan doa-doanya, habis juga 15 minit. Lepas 15 minit dah masuk pula duha. Macam itulah. Macam tu tuan ya. Jadi untuk itu kita lihat kembali kepada ini kitab kita ni ya.
Kemudian baginda meneruskan sabdanya yang amat menyentuh hati. Apa dia tu? Ini dia, Ala adulluka ala ra'sil amri wa umudihi wa zurwati sanamihi. Ra'sul amri al-Islam. Ra'sul amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Kemudian diteruskan lagi kepada ini jawapan daripada perbualan daripada Muaz tadi. Maukah engkau aku tunjukkan kepadamu asas permasalahan dari segala sesuatu? Asas dari permasalahan atau persoalan, iaitu Ra'sul Amri ini yang paling utama lah, yang utama dari segala persoalan ataupun permasalahan yang perlu engkau ketahui, yang daripada segala satunya ini yang paling asasnya, serta tiang dan intisarinya. Kata baginda Rasulullah SAW, sabda baginda, maka baginda Rasulullah menyatakan asas permasalahan segala sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan intisarinya adalah jihad di jalan Allah. Berjihad itu asasnya, tuan-tuan, mula-mula sekali kita Islam, kita beriman, itu yang asas utamanya. Kemudian tiangnya adalah salat. Tuan-tuan, kalau tak ada salat, tak ada tiang, roboh juga, kan? Kan intisarinya adalah jihad di jalan Allah. Jihad ni maknanya juga adalah umum, tuan. Maknanya jihad ni umum, iaitu segala sesuatu yang kita bersungguh-sungguh mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Bukan cincai-cincai punya ni, bersusah-susah dengan bersungguh-sungguh, bukan main-main punya, bukan cincai-cincai punya, kan? Jadi ini dikatakan berjihad di jalan Allah. Itu makanya tuan-tuan, kalau kita lihat jihad ni juga adalah salah satu dari 3 amalan yang paling disukai oleh Allah, kan? Ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik atau berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Agak-agak kita tuan-tuan dah dapat tak ni ketiga-tiga ni? Saya ingat Islam kita dapat dah ni. Kalau tak Islam, tak akan datang kemari, kan? Tak akan pergi datang ke solat berjamaah. Yang kedua, salat. Inilah kita datang solat ni, kita maintainkan, kita jaga solat, jangan ada tertinggal. Kalau dulu-dulu tertinggal tu kena qada lah, minta ampun kepada Allah dan qada lah. Mana tahu kau ada terlalai dulu-dulu, kan, selepas balik tu, kan, minta ampun kepada Allah dan qada lah. Kemudian yang ketiganya, berjihadlah di jalan Allah, bersungguh-sungguh, bersusah-susahlah untuk mematuhi perintah Allah ni dan menjauhi segala larangannya. Itu satu jihad di jalan Allah. Itulah dia, tuan-tuan, yang perlunya. Jadi kalau saya nak simpulkan intisari, beberapa intisari yang penting daripada pengajian kita malam ini, Yang pertama, jagalah waktu malam, terutama 1/3 akhir malam tu. Sebab 1/3 akhir malam tu dalam hadis Qudsi, Rasulullah menerangkan ada 3 Allah akan makbulkan jawab. Yang pertama, doa kita. Doalah apa saja. Doa yang selalu kita baca tu, semua doa dah tu lantunkanlah, lafazkanlah ke hadrat Allah. Kemudian yang kedua, permintaan. Permintaan yang khusus. Mungkin kita ada satu permintaan yang lain daripada yang lain. Umpamanya ini satu yang rahsia ke, ada sesuatu yang kritikal ke, atau sesuatu yang spesial ke, kan? Maka mohonkanlah permintaan itu kepada Allah. Okay? Maknanya doa tadi Allah makbulkan, doa tadi Allah jawab doa tu, Allah perkenankan doa kita. Dan yang ketiga, jangan lupa beristighfar.
dalam Al-Quran dinyatakan dalam beberapa surah, memang Allah suka dan menyuruh hambanya untuk beristighfar di waktu sahur, di waktu 1/3 akhir malam. Maka Allah terima permohonan istighfar mereka ni. Jadi sama dengan yang yang syair daripada yang dikarang tadi oleh dan dimuatkan di sini oleh pengarang kitab ni. Makanya malam tu berkata, tiada sesuatu yang sepanjang hari-hari saya yang paling indah melainkan apabila hamba-hamba ini berzikir di waktu 1/3 akhir malam. Jadi termasuklah zikir tu juga istighfar. Jadi kalau tuan-tuan nak, boleh saya tambahkan, tuan-tuan boleh hafalkan istighfar kabir tu bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan Engkau, tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani, Engkaulah yang menciptakan aku, menjadikan aku. Kita kena rendahkan diri kita kepada Allah. Allah, Engkaulah yang menjadikan diriku ya Allah, Engkaulah yang mencipta diriku ni ya Allah. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, aku ni adalah hamba-Mu ya Allah. Hamba ni kena pada tempat sebagai hamba lah, patuh kepada Allah. Hamba ni tak boleh sombong kan, tak boleh engkar, tak boleh melawan. Itulah hamba namanya kan. Itulah wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini adalah dalam perjanjian denganmu ya Allah. Kita ini sebenarnya dalam perjanjian dengan Allah. Kita dah berjanji bahawasanya kita menjadi hamba yang taat kepada Allah. Kita dah berjanji ketika dalam rahim ibu kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maknanya kita dah berjanji Allah lah yang kita sembah dan kita taat kepada Allah. Itu maka dikatakan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini dalam perjanjian denganmu ya Allah, sesuai dengan kemampuanku. Kita pun merendah diri jugalah, sesuai dengan kemampuanku lah ya Allah. Macam tu ya. Kadang-kadang aku ni pun, kita ni ada kelemahan juga kan. Ya, sedaya upaya yang kita ada pada kita, kita kena penuhi janji kita kepada Allah. Itu maksud tu kan, tuan-tuan Jadi kita kena merendahkan diri. Aku hamba-Mu ya Allah, aku dalam perjanjian denganmu ya Allah, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Maknanya janganlah Engkau hukum aku di luar daripada batas kemampuanku ya Allah. Kalau aku umpamanya tersalah, tersilap, terlupa, terlalai, tergoda, macam tu kan, janganlah Engkau hukum aku ya Allah. Kita merendahkan diri pada Allah. Kemudian kita akui seterusnya, wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya tu iaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan yang aku lakukan. Yang kita sentiasa mohon juga perlindungan pada Allah. Sebab kadang kita ini orang lemah, hamba yang lemah. Jadi kita minta, ya Allah, lindungi aku ya Allah daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan kejahatan, keburukan. Wa'udzubika min syarri ma sana'tu. Kemudian abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku menyedari ya Allah nikmat Engkau atasku. Kita minta juga pada Allah puji dan sanjung Allah. Memang aku menyedari betapa besarnya nikmat-Mu ya Allah ke atasku. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan aku menyedari dosa-dosaku ya Allah. Aku menyedari dosaku dan abu'u bi dhanbi faghfir li, untuk itu ampunkanlah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sesungguhnya tiada sesiapa yang boleh mengampunkan, yang dapat mengampunkan dosaku ni Allah, melainkan Engkau. Kita terus saja betul terang begitu, merendahkan diri kita dan memohon ampun kepada Allah. Itu yang kata istighfar kabir tu kan. Allahumma inni Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Mari kita amalkan tuan. Kita hafalkan dan kita amalkan. Kalau tak dapat hafal dulu, tengok dulu catatan itu. Baca nanti dah kerak-kerak baca lama-lama hafal tu. Insya-Allah. Dan lepas tu kita hayati apa yang kandungan itu. Supaya lepas tu kita hayati dan lantunkan di 1/3 akhir malam tadi. Iaitu di 1/3 akhir malam waktu sahur tadi. Mohon kepada Allah. Insya-Allah Allah akan terima permohonan ampun kita. Ini sesuai dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara tadi ya. Doa Allah makbulkan, permintaan Allah mustajabkan, dan istighfar, keampunan Allah ampunkan. Allah terima permohonan istighfar kita. Itu dia tuan-tuan. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazzidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa hab lana ya wahhab 'ilma wa hikmah wa la rizqi razzaq kullana musahila wa bil khairi ya fattah faftah bil huda wa bil 'ilmi ya 'alim kullana mufaddila wa bil 'ilmi ya 'alim kullana mufaddila wa bil 'ilmi ya 'alim kullana mufaddila. Allahumma anzil rahmata wal barakata wal hidayata wal ni'mata wal bishara was sihhata wal 'afiyata lana والسلامة والسعادة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ووفقهم لطاعتك ولا تضرهم وارزقنا برهم وارزقهم النجاح في التعلم والامتحان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.